Wanita Hari Ini. Hai, hello, selamat tengah hari. Bertemu kembali dalam Wanita Hari Ini, siaran 4 hari bulan Mei bersama saya Segita dan juga Fahrin Ahmad yang sudah lama saya tidak bergandingan dengan. Sihat Fahrin? Ya, Alhamdulillah sihat. Jadi saya cukup teruja bersama dengan Sugi. Pada hari ini kami ingin berkongsikan dengan anda pelbagai lagi menu menarik, dan pada hari ini kami akan berkongsikan dengan anda seperti mana yang kita saksikan di hadapan kita Sugi, variasi biskut raya. Okey. Kalau semalam saya dah tanya Fatin, Fatin sempat ataupun tengah membuat apa-apa biskut. Awak ada membuat biskut apa-apa kat rumah? Saya tak ada buat biskut, saya pandai makan biskut saja. Macam biasalah. Tapi kalau nak berkongsi kegemaran saya Sugi, memang tak nenaslah selalunya. Tapi kejap, saya nak tanya, nak menguji Sugi ni sebenarnya tau. Baik. Okey, kalau kuih tradisi Melayu selalunya hari raya ni Sugi suka makan kuih Saya apa? suka makan biskut makmur kalau tak silap saya. Kalau awak letak dekat dalam mulut dia terus orang kata melt. Okey, cukup sedap. setakat tu Sugi. Saya tengah berpuasa ni. Okey, baik. Yalah, orang kata bahulu, kuih semprit ada dekat Betul. depan kita. Okey. Tapi yang biasalah, yang famous saya kira yang selalu orang suka buat adalah London almond ataupun almond London. Tak nenas, macam awak cakap tadi semprit, bahulu dan mungkin kuih kapit juga ya. Okey, hari ini kami akan berkongsikan sebentar sahaja lagi mungkin bagaimana cara membuat kuih-kuih ataupun biskut-biskut ini, tetapi sebelum itu seperti biasa Sugi, seperti mana yang kita akan kongsikan setiap hari adalah informasi dan statistik terkini pandemik COVID-19 di negara kita Sugi. Ya, Fahrin, kalau setakat semalam kita lihatkan seperti mana yang anda juga tahu, kes baharu yang dilaporkan adalah sebanyak 2,500 kes dengan 18 kematian baharu yang direkodkan, dan taburan kes juga seperti mana yang kita tahu semakin meningkat. Sememangnya di Selangor bilangan kes walaupun telah menurun daripada 1,000 lebih ke 637, tapi angka itu masih lagi tinggi. Baik, dan ini adalah sangat-sangat penting seperti mana yang kami tidak akan jemu-jemu mengingatkan setiap masa adalah untuk patuh pada SOP dan memahami situasi terkini dan terus peka dengan keadaan terkini, kerana ini juga akan menjadikan kita lebih berjaga-jaga untuk memastikan keadaan ini terus terkawal. Sebenarnya kalau kita nak mengatakan situasi terkini Sugi, kita faham mungkin orang teruja untuk berhari raya dan sebagainya, tetapi haruskah kita juga ingatkan kepada setiap individu terus jaga diri, terus jaga SOP Sugi. Ya, Fahrin, dan berita terkini mengikut laporan kewujudan varian South Africa B1351 di Kelantan telah dilaporkan sehingga semalam dipercayai daripada penduduk dari negeri ini yang hadir kenduri di Kuala Lumpur. Okey. Jadi inilah juga saya ingin berkongsikan bahawa kita telah pun sedia maklum bahawa larangan untuk merentas negeri terus kekal sehingga 17 Mei, dan ini adalah antara mungkin sebab-sebab yang kita harus terima, harus fahami setiap risiko yang ada apabila kita merentas negeri Sugi. Lebih-lebih lagi seandainya sebab itu adalah sebab yang sebenarnya adalah sebab pilihan. Betul. Bukan sebab yang kita kecemasan dan sebagainya. Kita masih lagi berjuang, dan seperti yang saya dah katakan semalam, tak guna kalau kita asyik menuding jari, kita harus jaga kita. Baik, Fahrin, itu mengenai COVID-19. Anda yang tak sabar-sabar nak tahu apa antara resepi biskut raya, anda kena setia bersama kami sepanjang 1 jam ini. Tapi sebelum itu, kita nak bersama dengan JSD Holding dalam segmen tajaan. Silakan. Kita saksikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat tengah hari saya ucapkan kepada penonton Wanita Hari Ini yang dikasihi. Saya Puan Ummu Hani Khairul selaku jurucakap JSD Holding Sendirian Berhad. Tanpa melengahkan masa, hari ini saya datang membawakan satu produk terbaru dari JSD yang pastinya memukau para penonton Wanita Hari Ini, iaitu Justine, yang merupakan jus herbal kecantikan dan kesihatan dalaman wanita, atau erti kata lain, jamu versi moden. Seperti yang kita lihat di kaca TV sekarang, Justine dirumuskan khas daripada bahan-bahan semula jadi seperti kacip Fatimah, manja kani, halba habatus sauda, buah delima, halia dan juga madu yang mana boleh membantu mengurangkan masalah keputihan, membantu mengurangkan masalah vagina berbau, boleh merapatkan faraj, boleh melambatkan proses menopause dan semestinya boleh memberi tenaga dalaman wanita. Dengan kombinasi herba yang terpilih ini, terhasil rasa masam manis buah delima yang mana boleh diterima oleh wanita yang takut akan pahit jamu tradisional. Okey,
walaupun Justin ini baru sahaja berada di pasaran ya, tetapi ia mendapat sambutan yang sangat memberangsangkan dan semestinya mendapat kelulusan KKM. Jadi kami JSD Holdings bersiaran di Wanita Hari ini berbesar hati ingin memberitahu promosi 5 hari bulan 5 ini iaitu dengan harga RM49 sahaja. Saya ulang, RM49 sahaja, di mana harga pasarannya RM79. Macam mana nak dapatkan? Boleh cepat-cepat hubungi stokis Gold seluruh Malaysia atau terus ke talian saya 017-923-8293 atau terus ke FB Umu Hani Khairus. Ingat Justin, ingat JSD, manis mantap, penuh rahsia. Okey, terima kasih JSD Holdings dan hari ini seperti mana yang kita dah kongsikan di awal tadi bahawa kita akan berkongsikan variasi biskut raya. Dekat depan kita ni Sugi, kita ada Semprit, caramelized cookies, kita ada rainbow cookies dan sebelah saja lagi pun kita ada demo kek lapis Sarawak bersama dengan sahabat saya. Siapa rahsia? Teruskan bersama dengan kami. Tapi Sugi, kalau mereka adalah mungkin resepi ataupun idea-idea kuih raya moden maupun tradisi yang mereka ingin kongsikan bersama kita, bagaimana Sugi? Boleh terus ke Facebook WHI ataupun Instagram WHI. Tag kami, kalau ada gambar pun boleh je tag kami. Kami akan melihatnya. Kalau boleh kami nak kongsikan juga bersama dengan penonton yang lain. Baik, kita akan berhenti berehat sebentar. Kembali selepas ini bersama dengan biskut-biskut raya di WHI. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari ini. Baik, kembali bersama kami dan sudahkah anda di rumah bersedia untuk perkongsian biskut dan juga kuih raya? Ini dia, kami kongsikan yang pertama. Kami nak kongsikan bersama dengan anda biskut Semprit. Kita bersama dengan Cik Hairul Nadia Hairuddin. Tadi saya sempat berbual, saya tanya dia Semprit ataupun Semprit. Kalau anda pun ada orang kata confusion ni, mungkin boleh kongsikan bersama dengan kita. Okey, baik Cik Hairul Nadia. Panggil Nadia boleh? Boleh. Okey, baik Nadia. Biskut Semprit ni memanglah orang kata biskut turun-temurun. Sangat old school, betul. Okey, jadi kita nak terus kongsikan apa antara bahan-bahan nak buat biskut Semprit ni. So bahan utama dia of course the custard. Nak bagi rasa dia punya semprit. Semprit kan custard. Okey. So bahan-bahan pertama dia butter, and then sugar, gula, telur sebiji. Saya pakai tepung biskut bukan tepung gandum. So dapat crunchy-crunchy dia ke macam mana? So tepung biskut ni dia bagi ringan, crunchy. Tepung gandum tu kadang-kadang dia lemah-lemah sikit. Okey, tapi boleh sahajalah. Boleh tepung gandum juga, no problem. Okey. And then dalam ni ada baking powder, tepung next ni baking powder, ni custard. Ini gula kasar untuk tambah hiasan. warna untuk hiasan. Okey, baik. Orang kata sukatan yang awak kongsikan ini untuk berapa biskut? Ini satu adunannya. Satu adunan. Satu adunan. Okey, baik. Biasanya lepas kita dah ada semua ni, kita masukkan yang mana satu dahulu supaya biskut kita tu kita dapat yang sedap, crunchy. Paling basic sekali kita akan tambah butter dengan gula sampai dia berkrim. Okey, lepas tu and baru then masukkan. Butter gula, then you put, and then letak telur, dah cream, and then tambahlah tepung. Ni satukan semua, tambahkan tepung one by one sampailah dia jadi dough like this. Okey, baik. Ini dia dough yang dah siap, adunan dough yang dah siap. Kalau kita lihat kat depan ni, Cik Nadia gunakan mesin yang orang kata Pasta cukup maker. menyenangkan kerja lah. Betul. Tapi kalau orang dekat rumah mungkin tak ada mesin. Kalau orang Boleh yang buat pakai secara ni. besar-besaran memanglah guna mesin. Tapi kalau tak, kita guna acuan yang biasa digunakan. Betul? Betul. Okey, baik. Mungkin boleh terus tunjukkan macam mana nak gunakan mesin ni dulu. Orang kat rumah pun, dia guna mesin. Patutlah biskut selalu sama saiz. Betul. Okay. Dalam ni actually boleh je campur semua dalam ni. Ya menyenangkan. ke? Tapi sebab saya buat banyak adunan, saya letak dalam mixer besar saya. So bila dah habis top up. Faham. Okey, maksudnya adunan ni kita mix terus kat dalam ni, tak payah guna mixer separate. Dia jimatlah. So sekarang ni saya tunjuk cara saya pipe lah je. Okey, baik. Sini kita buang dulu. Okey. Nampak tu menyenangkan kerja. Senang. Lepas ni mungkin yang tengah tengok nak beli juga mesin ni. So kita agak-agaklah panjang kita punya loyang kita. Okey. Tapi sambil-sambil tu nak tanya, dah lama ke Nadia buat orang kata jual biskut raya ni? Lama, dalam lebih kurang
around 10 tahun. Wow. And then kebanyakan regular customer lah yang akan order kuih dengan saya. Dia akan repeat selalu lah. Okey, ni kata dia supaya biskut kita sama Potong saiz sama. semuanya. Yes. Okey, sekarang kita tahulah macam mana biskut yang kita beli dalam orang kata Tupperware tu sama saiz semuanya. So potong macam tu je. Yang tepi ni kita boleh buang. Okey. And Okey, then- kalaulah kan orang kat rumah mungkin nak buat ubah suai sikitlah biskut mereka, nak buat biskut samprit yang biasa colour macam ni kan, Yes. natural brown golden macam ni kan. Tapi kalau nak tambah colour pink ke biru ke boleh je kan? Boleh je. And then, ini satu lagi tengah famous boleh letak cheese kat atas Oh, ya. cheese. Ya, Okey. nak letak cheese pun boleh. Sekarang ni kan semua nak letak cheese. Ya, okey. So kalau nak letak cheese, okey, mungkin boleh kongsikanlah. Kalau nak buat ubah suai sikit, cheese tu kita letak dekat atas selepas kita bakar ataupun sebelum kita bakar? Before kita bakar. Sebelum Before kita bakar, kita tabur je lah Tabur kat atas tu. Contoh sekarang ni kan ini hiasan gula dia. Okey. Gula ni senang je, ambil gula kasar. And then ambil warna yang kita suka lah. Okey. So sekarang ni saya pilih warna pink. Saya cucung Sesuai lah lah. dengan baju saya, look saya hari ni ya. Pink-pink semuanya. Yes. Okey, kita tabur sahaja gula dekat atas. Lepas tu kita masukkan dia dalam bakarkan microwave dia. dan bakar berapa lama? Bakar 170 Okey. untuk 10 ke 15 minit. Sampai dia brownish sikit. Okey, cepat sahaja. Okey, tadi dah kongsikan sukatan itu yang dikongsikan tadi adalah untuk satu adunan. Satu adunan. Dan satu adunan tu boleh dapat berapa biskut? Dalam 5 balang ini. Okey, dalam sebesar balang ni ya. dapat. Okey, baik. Dapat banyaklah juga tu. Banyak. Kalau tak ramai orang dekat rumah, satu adunan mungkin cukup. Boleh Kalau nak sangat, satu beri family, ya. kepada orang lain, bolehlah buat banyak-banyak sikit. Okey, yang ni dah siap kita Boleh? bakar. Betul? Boleh Mungkin boleh tengok? keluarkan. Okey. Nadia boleh tolong. sure. Keluarkan, kita tunjuk yang dah siap. Okey. Okey, baik. Mungkin Panas. yang tengah menonton sekarang ini nak tahu jugalah kalau tak sempat nak buat, nak terus order daripada Nadia, macam mana dan di mana boleh mereka membuat tempahan? Boleh tengok ke Instagram saya. Aha. Okey, Instagram silakan saya. di sini. Okey. Nadia di sini, Okey. saya di sini. Okey. Instagram saya kat Prestilicious 88. Facebook pun sama juga, dia punya nama dia. Prestilicious 88. Okey, baik. Mungkin Nadia boleh kita ambil, kita tunjuk kat mereka. Kita pecahkan, tunjuk Boleh? betapa Crunchy crunchy-nya biskut samprit ini. Sebab tadi kata guna tepung biskut kan? So, ini crunchy dia. Okey, baik. Dah siap. So bawah dia mesti brown lah. Coklat-coklat sikit baru dia sedap. Okey. Boleh buat lagi sekali? Kita tunjuk kat kamera. Okey. So dia Lepas dah panas lagi kan? So dia tu. Okey, yang ni masih panas lagi. Tapi kalau dah biar sejuk, dia akan lebih crunchy Bau lah dia kan? pun bau custard, bau vanilla. Saya dah boleh bau. Anda di rumah tak boleh bau. Okey, baik Nadia. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian resepi pertama ni. Yeah. Nadia ada resepi kedua. rainbow. Kita tease kat sini dulu. Rainbow cookies ni. Sekejap lagi Nadia akan kongsikan. Tapi sekarang ni Fahrin bersama dengan kawannya, katanya kawan lamanya, untuk berkongsi menu ataupun demo kek lapis Sarawak. Silakan Fahrin. Okey, Sugi, bukan setakat biskut raya tapi kita ada kuih raya, kita ada kek raya dan kali ini kita nak berkongsikan dengan anda demo kek lapis Sarawak bersama dengan orang yang tak asing lagi. Saya tak sangka dia pandai buat kek lapis Sarawak. Kita bersama dengan Nabila Razali. Bella, apa khabar? Hai. Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum semua. Apa Dah khabar, buat sihat? kek lapis Sarawak ke sekarang? Yelah, kepada siapa yang belum tahu, Bella sekarang dah start berbisnes iaitu kek lapis premium Sarawak yang didatangi daripada Kuching, Sarawak. Memang original dia from Sarawak. So memang kita import all the way from Sarawak. Okey, jadi kenapa antara banyak-banyak kek ataupun kuih raya kegemaran Nabila memilih kek lapis Sarawak ni? Okey, Bella rasa mungkin sebab kek lapis premium Sarawak ni belum lagi dijadikan ruji pada hari raya. Jadi kita kenalah bermula daripada satu poin tu. So which is now. So Big Mouth X Nabila Razali ni adalah kolaborasi pertama Bella bersama dengan Big Mouth untuk kita lancarkan kek lapis premium Sarawak. Dan Bella sebenarnya bukanlah orang Sarawak, tapi Bella tak rasa ada satu kekangan untuk siapa-siapa pun menjual ethnicity culture negeri lain. Jadi yang memang macam Bella asli lah orang kata Bella. Yang memang asli. Jadi Bella menggunakan platform Bella untuk menjual kek lapis premium Sarawak yang memang betul-betul premium, orang kata top class lah. So kalau tengok dekat box ni, satu box ni ada 4 perisa sebenarnya. Kalau tengok. So memang banyak, memang sangat-sangat berbaloi sebab satu box ni didatangi dengan 4 perisa. Dan setiap perisa ni Bella namakan sempena lagu-lagu Bella tau. So ada yang tajuk lagu dia Cumi-Cumi. Oh yo, ada tangan masuk itu kan entah
Ya. Ada tangan masuk. Yang ini second chance untuk peluang kedua. So ada lagu lagu Vroom, lagu Cemburu. So alhamdulillah memang mendapat sambutan daripada orang ramai. Dan dari segi rasa pun memang Bella tak perlu nak bagi tahulah because kita memang sedap lah. Tapi memang premium. Bella, saya rasa ramai yang tak sabar juga nak tengok Bella demokan kepada kita. Kek lapis Sarawak Big Mouth ni daripada Nabila Razali. Mungkin boleh cerita sikit bahan-bahannya, cara-caranya. Tu dia. Boleh. Okey, seperti biasa untuk dalam pembuatan kek lapis premium Sarawak, memang kita menggunakan yang penting air tangan orang Sarawak itu sendiri. Sebab Bella rasa yang penting adalah air tangan kan. Kadang kita buat kat kilang, rasa dia takkan sama dengan orang Sarawak yang membuat kek lapis premium Sarawak. So kalau kita ikutkan macam kek lapis ni, pembuatan dia dalam 2.5 jam untuk satu loyang. Dan setiap layer memerlukan 25 minit untuk kita bakar. Bila kita betul-betul fokus on dia punya pembuatan, so kita dapat hasilkan yang terbaik. Dan untuk dari segi colour pula, kita custom colour tersebut supaya mengikut cita rasa Bella sendiri dan dapat menarik minat para pembelilah dan juga penggemar kek lapis premium Sarawak. Dan tujuan Bella mengeluarkan kek lapis premium Sarawak ni sebab Bella rasa it's important for us untuk support local produk. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang kita perlu support, betul tak? Jadi macam khususnya untuk kek lapis premium Sarawak ni, memang Bella dah lama impikan bisnes ini dan alhamdulillah ada rezeki pada tahun ini. Dan alhamdulillah juga support yang Bella terima daripada orang ramai melalui pembelian kek lapis premium Sarawak pun memang sangat-sangat luar biasa. So now Bella nak share lagi kepada orang ramai supaya jangan lupa untuk dapatkan kek lapis premium Sarawak ni untuk dijadikan juadah pada hari raya. Dan kalau kita tengok sekarang ni, pembuatan ni adalah untuk Cadbury. So memang kita guna betul-betul Cadbury bar kalau boleh tengok. Dengan dia punya ingredient dia, memang kita pakai premium butter. Bukannya setakat mentega biasa. So okey Bella, tapi kan kalau mereka yang ramai yang tak tahu kan, satu kek lapis Sarawak ni berapa lama kita ambil masa dan mungkin berapa lapisan, dan sebenarnya kadang-kadang orang tak boleh nak menghargai itu pasal orang tak tahu betapa unik dan betapa susah ni nak buat kek lapis Sarawak ni Bella. Cuba kongsikan. Betul-betul. Okey, untuk pembuatan kek lapis premium Sarawak ni, macam Bella cakap tadi, satu loyang yang macam sekarang tengah ditayangkan ni mengambil masa 2.5 jam untuk satu loyang. Jadi bayangkan untuk kita keluarkan beribu-ribu set ni, berapa lama masa yang diambil untuk hasilkan dia. Tapi bagi kita macam tak kisah berapa lama, yang penting adalah kualiti. So apa yang kita tampilkan dari segi kek lapis premium Sarawak yang premium, yang berkualiti. Selain daripada tu, packaging dia juga dan dia punya, orang kata, food presentation tu cantik lah. So kalau tengok macam ni, ni dia tambah lagi satu layer lagi dan dia akan bakar lagi 25 minit lagi supaya kita dapat lapisan yang cantik macam ni. So untuk yang ni adalah masam manis. Okey Bella, yang macam kek-kek lapis daripada Bella ni sendiri, berapa lama ketahanan dia Bella? Okey, kalau kita simpan dalam chiller boleh tahan dalam 9 bulan. Tapi kalau bila kita dah macam potong apa semua, boleh tahan dalam 4 hari insya-Allah. Jadi apa orang kata, kalau kita simpan lama tu tak ada masalah lah, sebab memang tim Big Mouth dan juga tim Big Mouth memang dah study dah buat R&D berapa lama kek lapis ni boleh tahan. Sebab takkanlah kita nak jual dalam masa 1 hari dan tak boleh tahan. So untuk setiap kek lapis juga, kalau boleh nampak dekat belakang ni, kita akan provide food absorber supaya dia tahan lama, dia takkan cepat berkulat. Sebab tu saya cakap tadi, dia boleh tahan selama 9 bulan dalam chiller. Okey Bella, cuba buat demo Bella makan. Tak, gurau je. Okey, sebenarnya apa yang saya nak tanya ialah, okey, di mana nak mendapatkannya, mungkin Instagram dan apa yang anda kongsikan bersama dengan penonton. Silakan. Okey, sebelum Bella share di mana untuk dapatkan, boleh korang kena tahu yang ia sangat-sangat berbaloi dengan harga RM129. Satu box boleh dapat 4 perisa kek lapis premium Sarawak dan didatangi dengan
tote bag ni. Boleh ada warna ni dan juga ada warna ni. So mungkin untuk para-para ibu di luar sana ataupun siapa-siapa yang mendapatkan kek lapis ni, bolehlah buat bag ni untuk bawa pergi tarawih ke, bawa pergi pasar ke kan. So sangat-sangat berguna lah. Bukan sahaja dapat makan tapi dapat manfaat juga melalui setiap pembelian. Dan kalau korang semua nak dapatkan kek lapis premium Sarawak Big Mouth XM Razali ni, boleh ke Instagram Big Mouth HQ dan boleh buat pesanan melalui online lah dan ataupun boleh dapatkan melalui ejen-ejen yang kita dah sahkan. Nanti saya bagi Bella alamat rumah saya Okey Bella, boleh, terima abang. kasih. Nice, Kita ucapkan selamat mau jaya, selamat berpuasa, selamat Hari Raya Bella. Terima kasih kepada semua pun sama juga. Terima kasih kepada tim wanita hari ini jemput Bella. Okey, terima kasih Bella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey baik, serba sedikit kita dah melihat beberapa variasi kuih dan juga kek raya, tapi kita juga nak meninjau di luar sana apakah biskut raya kegemaran mereka. Sama-sama kita dengarkan. Kuih raya kegemaran saya tak nanas dan elemen London. Sebab apa? Sebab ada lemak-lemak tu, sebab dia kenyang. Yang lain saya tak tahulah. Kalau kata ringan ni konflik lah. Konflik yang madu kan. Yang wajib ada tart nanas. Pineapple tart kena ada. Kalau tak ada tu dapat pula yang seimbang kan dia punya inti dengan luar tu. Balance je. Ya Allah sedapnya. Itu yang kena wajib ada. Kegemaran saya, semprit, chocolate chip and confit madu. Saya lebih suka kepada kuih semprit sebab sedap. Tak nanas tu, tak nanas, lepas tu biskut kan ni kuih goyang. Sebab tak nanas tu dia ada keistimewaan di situ, dia punya nanas, dia punya jam tu yang membuatkan saya rasa delicious. Dia punya jam dia saya suka gila. Almond London is number one and selalunya kalau siapa yang ajak tu I akan cakap make sure ada Almond London. Yang paling wajib sekali adalah tart nanas. Sebab tart nanas ni dia boleh membuatkan kita rasa macam bila kita rasa tu kita macam nak lagi. Sebab dia sedap sangat. Okey, kalau saya kuih raya paling saya cari ialah kuih samprit lah. Tapi samprit itu samprit yang tradisional sebab saya rasa itu je kuih yang sedap selama ni. Sebenarnya tak tahu, saya first time saya makan kuih samprit, saya rasa itu kuih paling sedap dalam dunia dan benda tu berulang-ulang sampai umur saya sekarang dah 22 tahun. So saya tetap cari samprit sampai sekarang sebenarnya. Samprit wajib ada katanya. Okey, baik. Samprit sudah, kek lapis Sarawak sudah. Ini dia satu lagi menu yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda iaitu caramelized cookies. Kita bersama dengan Nurul Amirah Farhana. Baik, Amirah. Ini saya kira adalah antara biskut ataupun resepi moden lah juga kan, caramelized cookies. Okey, mungkin Amirah boleh terus kongsikan antara orang kata bahan-bahan dan cara nak buatnya. Sebab saya tengok antara bahan-bahan yang dekat depan ni tak ada telur. Okey, ni resepi ni caramelized cookies ni actually dia tak ada menggunakan telur. So sesuai lah untuk vegetarian kan. Betul. So okey, ni butter. Kita masukkan butter. Okey, berapa gram ataupun macam mana sukatan untuk butter ni? Butter ni dalam 250 gram. Okey. Okey, ni butter. Lepas tu kita ada icing sugar dalam 80 gram. Yang ni kita kena ayak. Okey. Baik. Biasa orang ayak ataupun tidak kalau nak buat biskut ni? Kebiasaannya kita kena ayak. Kena ayak lah. Okey, baik. Kita guna icing sugar. Icing vanilla sikit. Okey. Kalau kita tak guna icing sugar, kita guna gula lain, ada perbezaan dari segi tekstur ke? Adakah icing sugar yang paling sesuai, ideal? Kebiasaannya icing sugar ni memang lagi sesuai sebab dia punya tekstur cookies ni dia tak terlampau crunchy, dia macam soft-soft gitu. So sangat sesuai gunakan gula icing. Okey, faham. Okey, baik, seterusnya. So yang ni kita akan mix dia lah sampai dia dia creamy. Okey, apa tu yang awak masukkan sekarang ni? Butter oil. Butter oil. Okey, butter oil tu wajib ataupun orang kata kalau tak ada pun tak apalah? Butter oil tu wajib sebab nak bagi bau butter tu kuat. Strong. Kalau tak dia tak wangi. Mereka harus cari butter oil lah bila nak pergi ke section orang kata baking section tu. Okey, baik. Seterusnya. Lepas tu kita ada kita masukkan caramelized cookies. Okey. Jadi yang ini senang saja. Mungkin anda pergi ke pasar raya, anda carilah cookies yang tertulis caramelized cookies. Betul. Itu orang kata bahan utama dalam caramelized cookies kita ni. Lepas tu minyak. Okey.
Okey, tapi nak tahu jugalah adunan ni biasanya bagi Amira sendiri kan, bila buat dia punya orang kata tekstur dia lepas dah siap tu adunan tu sepatutnya macam mana? Macam adunan biskut biasa ataupun ada perbezaan sedikit? Sebab katanya bukan crunchy sangat kan? Dia macam ni, okey ni masa untuk kita dah ni dah siap bancur lah, dia macam ni kan. Dia tak terlampau keras. So bila kita pipe dia, boleh. Okey, jadi yang ni semuanya lah nanti kita masuk tepung dan segalanya. Tepung gandum, tepung jagung. Okey. Lepas tu kita pipe. Ni kita menggunakan nozzle. Okey, baik. Kalau mereka di rumah tak ada orang kata piping sheet ni, boleh buat cara lain ke macam boleh. mana? Pakai kertas pun boleh. Okey, baik. Okay. So kita pipe dekat atas ni, bentuk dia. Kalau dia macam susah nak pipe, kita boleh tambahkan sedikit air. Okey. Macam mana tu? Kalau kita tambah air, apa yang akan terjadi? Mungkin Amirah boleh kongsikan. Dia jadi macam lebih, dia punya batter ni dia akan lebih cair lah. So cair tu bila kita nak pipe jadi senang. Okey. So tak ada terlampau keras. Okey, maksudnya kalau adunan kita tu terlampau keras, kita boleh tambah air supaya senang nak buat piping dia. Betul, susah nak pipe. Okey, tapi janganlah terlampau banyak air. Agak-agak je. Okey, baik. Dan adunan yang sukatan yang Amirah beri tadi tu, untuk satu loyang ni akan dapat berapa cookies ataupun berapa cookies kita boleh dapat setelah dibakar? Akan dapat dalam 40 pieces lah, macam satu bekas jugalah kalau kita jual lah. Okey, baik. Lepas tu kita taburkan caramelized cookies. Ini kita kena blend dulu So kita tabur. Okey. Ada orang dia tak nak blend, dia tak rajin untuk blend tau. Dia terus ambil, dia letak dalam plastik, dia ketuk terus hancur. Boleh. Okey. Baik, ini orang kata step terakhir lah. Lepas tu kita masuk dalam ketuhar, kita bakar untuk berapa lama? Dalam 20 minit. 170. Okey, yang penting biskut ni tidaklah crunchy, dia orang kata chewy-chewy sikit. Betul. Okey, baik. Amira, mungkin kita boleh tunjuk yang dah siap dibakar itu. Saya boleh ambil bau je buat masa sekarang. Ini yang dah siap dibakar. Cantik sahaja. Betul. Okey, baik Amira. Mungkin Amira juga boleh kongsikan antara biskut-biskut lain yang juga dijual oleh Hot.Bake ni. Okey, macam yang kita nampak dekat depan sekarang, kita ada yang ni raspberry jemmer cookies. Okey. Okey, yang ni ada klasik tak mawar. Yang ni ada sea salt. Yang ni memang best seller lah sekarang punya trend. Okey, ni signature red velvet. Ni crunchy cornflake. Okey. Lepas tu yang ni caramelized. Yang ni adalah lagi dark charcoal. Ada apa ni? Chocolate chip. Dark charcoal ke dark chocolate? Dark charcoal. Dark charcoal. Okey, jadi ini saya kira adalah antara resepi biskut-biskut moden yang banyak inovasinya, seperti juga caramelized cookies ni. Baik, sekali lagi Amira, bagi mereka yang nak membuat tempahan ataupun terus ingin membeli secara atas talian, di mana mereka boleh membelinya? Okey, boleh tengok ke Instagram saya, itu hot.bake. Okey, baik. Terima kasih Amira, macam-macam yang telah dikongsikan. Senang saja saya kira resepi yang dikongsikan ini. Mungkin anda di rumah bolehlah mencubanya. Baik, kita akan berhenti berehat sebentar. Kembali selepas ini dengan satu lagi resepi untuk anda. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di Wanita Hari Ini, dan kami ingin terus berkongsikan sesuatu yang baik dan terbaik bersama dengan anda, dan kali ini bersama dengan Nurul Afikah, Datuk Hassan Al-Bokia, pengarah pemasaran Almas, yang bersama dengan kita di studio yang terus membawakan produk-produk terlaris dari Almas. Kenapa saya kata terlaris? Kerana setiap kali kalau saya bersama dengan beliau, ini juga akan bersama dengan kita, pastinya sesuatu yang cukup istimewa. Silakan. Okey, terima kasih Farin. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton. Farin, hari ini ada macam-macam aneka menu untuk raya ya. Berselera saya tengok sebab saya memang gemakan kuih raya. Selalunya kita time raya ni lah kita makan tak ingat dunia. Betul tak? Betul. Sebab apa? Sebab masa itulah macam-macam makanan yang sedap dengan manisnya, dengan berlemaknya. Okey, makan juga, tapi yang paling penting kesihatan kita kena jaga. Jadi hari ini Farin, saya bawakan produk suplemen kesihatan yang terbaik untuk kesihatan kita. Tak lain tak bukan iaitu jus Nusantara Gold dan juga jus Nusantara ya. Saya kira produk yang alhamdulillah walaupun dah 13 tahun di pasaran tapi masih tetap kekal utuh dan mendapat tempat nombor 1 di hati pengguna ya. Pada saya kekuatan jus Nusantara Gold dan jus Nusantara ni terletak pada telah lahirnya ribuan dan jutaan testimoni yang berjaya keluar daripada permasalahan kesihatan mereka. Alhamdulillah sehingga
terjual lebih daripada 5 juta botol ya. Hasil daripada sokongan padu semua pengguna yang masih kekal setia sehingga ke hari ini. Jus Nusantara Gold ni kita ada dua jus Nusantara biasa dan kita dah upgrade yang mana kepada Gold iaitu 3 kali ganda lebih berkesan daripada jus Nusantara biasa. Kita tambah lebih daripada 5 bahan ni Farin. Okey. Tapi dua-dua memang power. Apa yang saya boleh kata dua-dua memang power. Cuma nak lagi power kita boleh ambil jus Nusantara Gold. Okey. Kedua-dua produk jus Nusantara dan jus Nusantara Gold ni adalah daripada diformulasi daripada bahan-bahan semula jadi. Kita gunakan ibu pati herba ya. Sebab itulah keberkesanan ni kita boleh tengok seawal pengambilan. Okey, kita gabungkan bahan-bahan sunnah dengan herba tempatan terbaik dunia. Bahan-bahan semula jadi kita gunakan. Juga yang paling penting tanpa gula. Sebab apa? Sebab kita nak amalkan hari-hari. Penting untuk kita ambil yang tanpa gula tambahan. Okey, jus Nusantara Gold dan jus Nusantara ni mengandungi 1001 khasiat lah dalam menangani pelbagai masalah kesihatan kita. Okey, dia telah membantu banyak. Alhamdulillah apa-apa pun dengan izin Allah ya Farid. Telah membantu banyak terutamanya ibu-ibu bapa kita yang dulunya susah nak solat seperti biasa, kena solat duduk. Lepas tu sekarang ni sebenarnya bukan orang yang berusia je, orang muda pun lebih terdedah kepada masalah kesihatan. Sebab apa? Faktor pemakanan. Yelah contoh kalau kita makan seafood lebih mulalah macam-macam penyakit. Betul, kan. Makan manis lebih penyakit ni lah, penyakit itu kan. Okey, jadi penting untuk kita jaga kesihatan kita. Sebab itulah kita kena ambil suplemen kesihatan supaya ia dapat membantu mengekalkan kita punya kesihatan pada tahap optimum. Juga musim-musim sekarang ni pun bagus kita ambil sebab jus Nusantara Gold juga jus Nusantara ni dapat meningkatkan imunisasi kita dan menguatkan antibody. Okey, dia memberi kita tenaga dan macam-macam lagi untuk masalah kesihatan kita ni. Okey Farid, okey jus Nusantara Gold ni kalau kita tengok dekat kaca TV, okey sekarang packaging baru. Yang mana gold dan hijau turquoise tu packaging terbaru. Yang sebelah sini color gold dan hitam tu adalah packaging lama. Jadi bila nak beli pastikan dapatkan packaging terbaru yang warna hijau turquoise tu. Dan bila dia beli lebih berkilat. Lagi menawan ya. Okey, jadi bila beli pastikan dapatkan packaging terbaru dan juga jangan lupa scan QR code yang ada pada kotak tu. Okey, kalau kita tengok yang petak kecil dekat kotak kena scan QR code untuk pastikan keaslian produk. Okey Farin, jus Nusantara dan jus Nusantara Gold ni saya nak bagi tahu bukan sahaja untuk yang berusia. Sebab ramai ingatkan untuk orang yang dah berusia ataupun untuk orang yang mempunyai penyakit je. Tidak ya, untuk kanak-kanak seawal 6 tahun ke atas dah boleh ambil. Dia punya sukatan dia macam mana? Separuh dos untuk kanak-kanak. Boleh ambil, tak ada masalah. Sangat-sangat bagus. Dan juga untuk pengguna-pengguna yang sangat mementingkan penjagaan kesihatan boleh ambil. Macam saya sendiri dah lebih kurang 7 tahun ya minum sampailah ke hari ini. Sebab apa? Saya sangat-sangat berpuas hati. Sebab itulah masih tetap mengamalkan jus Nusantara Gold sehingga ke hari ini. Inilah testimoni. Ya. Okey, juga saya nak bagi tahu jus Nusantara ni sekarang kita tawarkan dengan harga kasih sayang. Dek kerana daripada rintihan daripada pengguna yang berpuas hati. Dah amalkan berpuas hati tapi tak mampu nak meneruskan dek kerana harga. Jadi kita dah turunkan. Kita bagi harga kasih sayang untuk semua pengguna. Daripada 148 sekarang kita dah turunkan kepada RM98 sahaja. Supaya semua pengguna dapat meneruskan pengambilan jus Nusantara ni. Pada saya sangat-sangat berbaloi ya Fahrin jika nak dibandingkan dengan khasiat produk tu sendiri. Okey Fahrin, sekarang ni dah nak dekat raya. Jadi masing-masing nak tahu rahsia macam mana nak dapatkan kulit yang cantik. Putih, cerah, gebur, mulus tanpa celah. Tiada rahsia ya, hanya Alma Skincare. Okey Fahrin, Alma Skincare ni kita ada 3 item. Kita ada Snow Cleanser, Gold Serum dan juga Set Foundation. Yang penting ketiga-tiga produk ni adalah daripada bahan-bahan semula jadi dan tiada bahan yang berbahaya untuk kulit kita. Okey, tekstur dia sangat-sangat ringan, tidak melekit dan mudah meresap ke dalam kulit. Dapat membantu pelbagai masalah kulit kita lah, seperti masalah jerawat, jeragat, parut jerawat, masalah kulit kusam dan sebagainya. Dan kalau kita tengok Snow Cleanser kita 3 in 1 ya, dia sebagai makeup remover, sebagai cleanser dan juga sebagai pelembap. Dia tidak mengeringkan kulit. Kalau Gold Serum kita pula tekstur dia yang sangat-sangat best. Bila kita pakai rasa selesa, tak macam lekit ke apa, tak berat. Lepas tu kalau kita pakai Gold Serum ni sebelum nak make up, dia akan buatkan make up kita cantik ya, glowing dan tahan lebih lama. Dapat membantu masalah kedutan kat wajah, dia bagi kulit kita tegang. Juga Set Foundation, nama pun Set, semestinya tekstur dia yang sangat-sangat ringan,
full coverage dan halus seperti sutera ya. Foundation ni kita pakai memang cantik. Cukup dengan foundation je, tak perlu nak pakai bedak dan apa, dah cukup cantik. Dan juga sesuai untuk dipakai setiap hari. Tak ada masalah, dia tak akan menimbulkan sebarang masalah dekat kulit. Okey. Dan Fahrin, jika ada sebarang pertanyaan boleh follow IG Almas Beauty Hair atau IG saya sendiri Effie Bolkiah, sebab saya akan share rutin harian saya bersama produk Almas. Dan jangan lupa pastikan satu keluarga, satu jus Nusantara Gold, jus Nusantara biasa dan Almas Skincare penghulu segala produk. Dan di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua. Okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Nurul Afika, Datuk Asram Mukia, pengarah pemasaran daripada Almas. Terima kasih sekali lagi Afi. Selamat Raya, selamat berpuasa. Ya, dan kali ini kita nak kembali bersama dengan Sugita. Katanya ada satu lagi biskut raya. Sama-sama kita saksikan. Okey, baik. Terima kasih Fahrin. Baik, tadi kita Cik Nurul, Cik Hairul Nadia telah berkongsi resepi biskut samprit. Kali ini nak kongsikan biskut rainbow cookies pula. Okey, baik. Kalau lihat dekat depan saya memanglah ceria warna-warnanya, ada merah, orange sebagainya. Mungkin kita boleh terus kongsikan dululah Nadia. Bahan-bahan dia seperti biasa. Okey, of course mesti ada butter, gula dan buat rainbow cookie ni pakai putih telur, tepung gandum. Ini boleh pakai tepung gandum. Tadi pakai tepung biskut. Betul. Ini nak bagi dia crunchy, letak tepung jagung. And then dalam ni ada letak tepung emplex sikit. Untuk bagi dia more crunchy. Kalau sebut tepung emplex memang orang tahulah. Orang yang selalu buat cookies ni tahulah. Okey, saya yang tak buat cookies ni tak tahu. Okey, jadi tepung-tepung ni perlu diayak ke macam mana sebelum kita buat cookies? Kalau cookies tak perlu ayak. Okey. Kalau kek perlu ayak. Okey, baik, faham. Okey, baik. Ini antara bahan-bahan yang diperlukan untuk buat rainbow cookies. Tapi nak tanya kepada Nadia jugalah. Nadia sebelum ni kata tadi dah 10 tahun dalam bidang ni kan. Tapi sebelum ni buat ada kerja lain ke? Ni full time ke? Ada apa-apa bidang lain? Saya memang full time buat sambil-sambil baking. kita buat. Saya memang full time baking. And then before ni ada degree. So then arwah ayah cakap tak payahlah kerja buat bisnes lah. Okey. So then jadilah ni. And then memang full time lah. Saya dekat dapur rumah lah. Dan kebiasaannya memang buat kek. Tapi biskut ni time raya sahaja ke memang kalau tak raya pun jual biskut juga? Kalau biskut ni biskut ni memang kalau rainbow cookie. Saya tolong awak gaul biskut ni. Kalau rainbow cookie kalau ada permintaan memang saya akan buat. Sebab inilah biskut ni kan anytime boleh makan. Ya, betul. Okey, jadi kalau biskut ni kalau nak try buat time raya ni sentiasa ada, tapi kalau tak kena buat tempahan dahulu lah. Tapi nak tanya secara jujur ni, awak lebih suka buat cookies ke buat kek? Saya lebih suka buat cookies sebenarnya. Oh, cookies. Okey, baik. Awak nak saya stop ke? Boleh juga. Boleh saya stop sekejap. Kita masukkan. Kita tambah putih telur. Okey, kenapa kita tak masukkan kuning dia sekali sebenarnya? Kuning sebab ni nak bagi dia warna putih dengan bagi extra crunchy juga. So telur kuning tu boleh buat biskut lain tak nenas ke. Kita save lah untuk biskut lain. Okey, baik. So ni kan boleh tekan ni. Okey, kita lajukan dia sikit. Okey, baik. Lepas tu kalau untuk tepung dia pula kita masukkan sedikit. Ya, sikit-sikit. Takutkan dia melet, takut dia terbang. Okey, ni saya gaul ya. Boleh. Okey, baik. Tapi saya kira ramai dekat rumah bila cakap pasal rainbow cookies ni, ramai yang terfikir kepayahan untuk orang kata nak gaulkan warna dia messy lah. Lepas tu warna dia mungkin terlekat lah. Tapi hari ni Nadia kata dia nak tunjukkan kepada kita macam mana boleh kita gaulkan warnanya tanpa orang kata memusnahkan dapur. Satu lagi memusnahkan dapur, satu lagi tak perlu nak masuk banyak mangkuk sekaligus. Okey, baik. Okey, saya kira adunan ni kita letak di sebelah dulu. Boleh. Okey, yang lain mungkin nanti kita tutup dulu. Okey, kita continue kemudian. Tapi sekarang Nadia nak tunjukkan yang dah siap, adunan yang dah siap dan macam mana kita boleh orang kata masukkan colour dia tanpa menggunakan banyak orang kata bowls. Ini adunan yang dah siap dah. Okey. So 6 colour lah. Standard dia memang 6 colour ya. Boleh je kalau tiba ada wedding tu nak buat ikut tema. Nak buat tema pink ke atau pink biru ke pun boleh, tak ada masalah. Okey. So, kalau memang tak rajin gunalah 2 colour, kita selang-seli ya. Tak adalah rainbow. Ataupun nak lagi best just letak satu colour je. Okey. Tapi tak adalah rainbow cookie. Ya, betul. So ni cara yang paling senang, tak payah nak basuh pinggan, mangkuk-mangkuk semua. Kita terus masuk kita dalam. agak-agak je letak apa-apa.
So biru ni kita taklah lebih sikit. So takut dia hijau. Okey. Okey, so masuk terus dalam piping sheet kita tu lah. Then kita pusing sikit. Dan kita kacau like this. Oh, ini mungkin aktiviti yang anak-anak dekat rumah suka buat. Anak-anak boleh buat. Orang kata, orang kata fine motor skill dia. Tapi make sure piping bag ni kenalah yang kualiti elok sikit. Takutkan tiba kacau-kacau ni kadang meletup. Okey, ini aktiviti untuk anak lah. Sensory play sedikit lah ya. Fine motor skill, gross motor skill dia boleh guna. Okey, dah siap. Wow, okey, kalau biasa kita guna orang kata bowl, kita mix. Okey, itu satu colour yang dah siap. Mungkin nak tunjukkan satu lagi colour sebelum kita beralih ke yang dah siap. Saya nak colour purple. Okey, kita cuba colour purple. Okey, colour purple. Kita ada 6 colour ya hari ni. So ni. Okey, ni mungkin saya nak cuba boleh? Boleh. Okey, saya nak cubalah pula. Dia tak ada kena. Okey, silapnya. Alright. Okey, baik. Ini you putar first. Putar dahulu. Okey, bagi dia ruang atas sikitlah. Sebab nak bagi dia ruang sikit. Okey. Atas sikit. Okey. Okey, dan pusing. Ya. Okey, lepas tu tolak kat bawah ni. Pusing dengan bawah dia. Okey, memakan masa sedikitlah. Sebab tak biasa kan? Okey. Tapi yalah memang orang kata shock lah bila kita buat benda ni. Budak-budak kecil sukalah. Okey, tapi sama-sama saya orang kata gaulkan warna ni. Awak boleh tunjuk yang dah siap dan macam mana kita nak sediakan rainbow cookies. So ini colour-colour dah siap. 6 colour. Okey. Alright. Okey, tadi Nadia, saya sempat berbual dengan Nadia. Nadia berkata yang kita perlukan orang kata loyang yang special lah, istimewa untuk buat rainbow cookies ni. Memang kalau kita pergi kedai, kita tanya nak loyang bakery, kita tanya nak loyang untuk buat rainbow cookies, dia dah sedia ada lah. Rainbow cookie ni loyang ni ada 3 jenis. Ada yang panjang like macam ni, and then ada bentuk bulat. Dan ada bentuk love. Kalau bentuk bulat tu dia tak mudah patah lah. Okey. Kalau ini memang mudah sangat patah. Okey, satu lagi biskut ni tak boleh nak dipost lah. Okey, mungkin Nadia boleh tunjukkan macam mana kita nak letak color-color dekat atas loyang tu. Tapi before nak letak adunan ni, kalau tak ada tin grease, boleh letak butter ataupun minyak. Okey. So sapulah dia serata. Okey, baik. Macam biasa kita akan make warna merah dulu. Sebab dia warna yang pertama. Okey. So you tekan like this. Nak cuba? Okey, senang je ya kalau nak buat orang kata rainbow cookies ni. Tapi kita perlukan loyang yang sesuai untuknya. Sebab kalau kita letak, saya kira kalau letak dalam loyang yang biasa kita buat kek tu, mungkin bila kita bakar dia tak dia pecah lah, color dia kembang. Kalau kan? ini dia akan kembang dalam ni lah, dalam bulatan dia saja. Okey. Laju dia buat. Kalau kita mungkin kita akan buat secara perlahan. Lepas tu picit dia pun kena betul-betul lah. Kalau picit sikit saja kadang adunan dia kurus. Okey, baik. So jangan takut-takut time picit lah. Okey, mungkin ada siapkan satu cookies tu dahulu. So kita nak tunjuk pada mereka yang dah siap. Dan sambil-sambil tu Nadia boleh kongsikanlah juga sekali lagi di mana mereka boleh dapatkan cookies daripada Nadia ni. Saya ni tak siap-siap lagi Nadia. Terlalu fokus di situ. So ini yang dah siap. Okey, Nadia di sini, saya ke situ. Thank you. So ini dah siap. Cantik dah siap. Okey, tapi tadi Nadia ada berkata yang biskut ni tak sesuai kalau kita letak kat luar lama. Sebab dia mudah lemau. Mudah lemau. So dia sangat nipis kan biskut ni. Okey. Baik, ini yang dah siap. Sekali lagi Nadia, di mana mereka boleh mendapatkan biskut-biskut daripada Nadia sendiri? Boleh pergi ke IG saya, Pastrylicious 88. Ataupun boleh nampak logo ni. Okey. Pastrylicious homemade dessert. Kalau nampak logo ni, betul lah tu saya punya IG. Okey, baik. Terima kasih Nadia atas perkongsian 2 resepi hari ini. Satu resepi biskut semprit, satu lagi rainbow cookies. Nak patah ke? Alright, patahkan. Okey, baik anda di rumah, kita berhenti berehat sebentar. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Saya nak sambung. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami dan baik Farin, semalam saya dah tanya penonton-penonton WHI kalau mereka sudah bersedia nak raya. Awak sudah bersedia nak raya? Saya dah bersedia tapi dalam keadaan yang paling sederhana. Kita tahu situasi kita sekarang bagaimana kan. Tapi apa yang pasti kita sedikit telah berkongsikan tentang variasi biskut dan juga kuih serta kek raya pada hari ini. Okey, yang mana satu menjadi pilihan Sugi? Saya kalau nak saya nak cuba semua, tapi hari ini saya nak cuba sesuatu yang berbeza iaitu caramelized cookies ni. Apa yang pasti Sugi, sebenarnya kuih-kuih
kuih-kuih ni boleh didapati di sekitar yang berdekatan dengan kita lah. Jadi tak perlulah nak merentas negeri ke nak cari kuih-kuih ni, memang ada kat mana-mana pun. Saya setuju. Kalau tak setuju, yang ada di luar daripada negeri kita tu boleh dapatkan secara online. Betul tu. Segalanya dalam talian sekarang ini. Yang penting kita jaga kesihatan kita, keselamatan kita dan orang di sekeliling. Betul lah. Selamat kita. mencubalah kuih-kuih raya ni. Tetapi kita juga nak mengambil kesempatan pada hari ini, Sugi, 4 Mei 2021 untuk mengucapkan kepada para frontliners kita, abang-abang bomba kita, selamat Hari Bomba Sedunia 2021. Wira terkorban tetap dikenang. Itu dia. Selamat Hari Bomba Sedunia 2021. Baik, Farid, kita dah pun sampai di penghujung siaran hari ini. Awak dah tanya saya biskut kegemaran saya pun dah tahu biskut kegemaran awak tak nenas. Dekat depan ni, hari ini awak boleh tapau biskut ini. Dan esok WHI akan kembali dengan topiknya. Persoalan ni belum terjawab lagi. Apakah SOP raya kita pada tahun ini? Kabarnya juga akan diwartakan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Tapi itu juga yang kita akan bincangkan pada hari ke terus kita berjaga-jaga, untuk terus kita mematuhi dan tapi Sugi kekal ceria. Ya, betul tu. Saya setuju sangat. Jadi apapun SOP raya yang ditetapkan, kekal ceria, kekal positif, sambutannya harus berterusan secara sederhana. Kembali pada hari esok dan untuk hari ini selamat berpuasa. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati.